penghakuman cuma dan juga mempertingkatkan penguatkuasaan pematuhan prosedur operasi standard atau PSOP yang melibatkan pelbagai agensi, penggunaan aplikasi MySejahtera, pemakaian pelitup muka, penjarakan fizikal dan sebagainya. Memberi pendidikan kesihatan kepada masyarakat termasuklah nasihat-nasihat Kementerian Kesihatan melalui pelbagai agensi seperti Majlis Keselamatan Negara, Agensi Pengurusan Bencana Negara, DETMA, Kerajaan Tempatan dan lain-lain. Mempertingkatkan komunikasi risiko termasuk maklumat situasi terkini COVID melalui kenyataan akhbar dan sidang media oleh Menteri Kanan Pertahanan dan juga Ketua Pengarah Kesihatan, dan meningkatkan kapasiti dan mobilisasi tenaga sumber manusia, perubatan dan kesihatan awam. Sehingga 6 Disember 2020, sejumlah 2,023 petugas kesihatan telah dimobilisasikan untuk membantu usaha seringan di lapangan dan juga rawatan perubatan. Petugas kesihatan yang dimobilisasikan adalah daripada seluruh negara, termasuk dari kawasan penyelaman di Sabah. Aspek logistik dan pengentaran sampel juga ditambahbaikkan dengan keputusan ujian. Berbagai usaha untuk meningkatkan kapasiti fasilitas hospital dan mobilisasi aset serta sumber manusia dilakukan juga. Usaha-usaha ini dilaksanakan bagi memastikan sistem rawatan kesihatan di negeri Sabah terus mampan dalam membendung penularan COVID-19. Kementerian Kesihatan bagikan 2 plan tindakan pengurusan, iaitu bagi pesakit COVID dan juga pesakit bukan COVID. Bagi pesakit COVID, Kementerian Kesihatan telah meningkatkan kapasiti KT di hospital COVID-19 serta pusat karantin dan rawatan berisiko rendah atau PKRC, katil ICU, ventilator, kapasiti hujan magma dan sebagainya, ya, termasuk sumber manusia juga semua ditingkatkan. Pada masa kini sehingga 7 Desember 2020, Sabah mempunyai 8 hospital COVID-19 dan 36 PKRC ataupun KT hospital untuk karantin di seluruh Sabah, dan jumlah KT telah banyak meningkat daripada 410 kepada 7,031 KT, dan sekarang peramai itu tahap penggunaan adalah cuma 30%. KT ICU juga ditambahkan daripada dulu 60 KT dan bulan September 2020 sekarang sudah meningkat kepada 130 KT ICU. Bagi menampung pendekatan penggunaan KT ICU di Sabah, Menteri ringkaskan jawapan, ringkaskan sikit. Ya, okey. Juga kita meningkatkan jumlah ventilators di Sabah, dan sekarang penggunaan ventilators daripada 193 cuma 32%. Kapasiti ujian magma juga ditingkatkan. Sekarang di Sabah kita dapat membuat sering ujian dalam lingkungan 2,600 dan dalam 4 ataupun 5 buah hospital telah pun dilengkapkan dengan magma. Dan sekian jawapan saya sekali. Terima kasih. Sila kelabakan soalan tambahan. Terima kasih Timbalan Menteri atas jawapannya yang menyeluruh. Seperti yang kita tahu, setakat kemarin kita ada kes 31,057 komunikatif, yang aktif 4,438 dan yang sudah meninggal dunia 224. Jadi menjadi kerisauan kepada kami di Sabah bila tiba-tiba rentas negeri dibenarkan, rentas daerah pun dibenarkan. Adakah KKM bersetuju dengan langkah-langkah yang diambil? Seolah-olah kita disuruh untuk hidup dengan COVID, jalankan ekonomi dan jaga kesihatan. Jadi soalan saya di sini, apakah bentuk kerjasama antara KKM dengan pihak-pihak hospital swasta jika kes meningkat? Dan terdapat juga keluhan dari pegawai-pegawai kesihatan di sana, lambakan sampel COVID yang masih belum diuji di makmal, khususnya sampel-sampel yang diambil di klinik-klinik kesihatan luar bandar. Mohon jawapan. Terima kasih kelabakan. Sila Timbalan Menteri. 1 minit.
Terima kasih atas soalan tambahan Ibu Menteri. Memanglah di seluruh negara sekarang ini kerajaan telah pun cuba untuk meredakan masalah COVID ini dan beberapa langkah tingkah laku telah dijalankan. Saya faham seperti yang diketahui oleh Yang Berhormat di Sabah, pentas daerah telah pun diluluskan dan ini saya ingat daripada kajian yang kita melihat even di Semenanjung pun daripada semalam rentas daerah, rentas negeri pun telah di alot lah. Dan ini adalah daripada kajian, saya ingat daripada kajian dari kes yang walaupun meningkat sekarang ini kita diketahui bahawa ianya kita menimbangkan balance antara kesihatan dan juga keadaan ekonomi, dan sebab itu kalaulah jadi masih dipertekatkan, saya ingat masalah ini memang dalam keadaan ini kita adalah memang hidup dalam dengan keadaan COVID di negara kita, tapi apa yang kita mahu dalam untuk mencegah seboleh mungkin. Dari segi kerjasama dengan swasta, memanglah swasta ini di Sabah kita telah pun membuat dengan beberapa hospital swasta dalam segi bukan dari COVID dan juga dari segi rawatan sakit bukan COVID di kebanyakan hospital di Sabah supaya masalah kesihatan di Sabah dapat ditangani dengan baiknya. Benar dengan sampel yang dikatakan belum dapat result, saya ingin menyemak balik sama ada ini betul atau tidak dan apakah sampai ini, sebab saya pun tiada data dengan sekata ini. Terima kasih. Terima kasih Tuan Menteri. Seterusnya saya ingin menyebut Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Salim Sharif, Jempol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Speaker. Pandemik COVID-19 mendatangkan kesan revolusi industri 4.0 menjadi taruhan. Soalan 3 memerlukan jawapan. Mohon Wabi Menteri bagi jawapan. Sila Menteri Kanan Perdagangan Antarabangsa Industri atau timbalannya menjawab. 3 minit. Tuan Yang di-Pertua, terima kasih kepada Yang Berhormat Jempol yang menunjukkan keprihatinan beliau terhadap peluang pekerjaan dan juga revolusi industri 4.0. Tuan Yang di-Pertua, kerajaan telah melakukan pelbagai usaha untuk meneroka bidang baru yang menjana pekerjaan dan kebanyakan usaha tersebut adalah seperti yang terkandung dalam Belanjawan 2021. Memandangkan YB Jempol menyentuh tentang IR 4.0, jadi saya akan beri lebih penekanan kepada IR 4.0. Tuan Yang di-Pertua, dasar industri 4.0 atau dinamakan sebagai Industry Forward yang telah dilancarkan oleh kerajaan bertujuan menggalakkan syarikat-syarikat tempatan, khususnya perusahaan kecil dan sederhana (PKS) untuk mengaplikasikan pendigitalan dan teknologi industri 4.0 di dalam proses pembuatan serta sistem pengurusan syarikat. Dan peralihan kepada industri 4.0 akan meningkatkan permintaan terhadap kumpulan sumber tenaga berkemahiran tinggi yang berteraskan teknologi industri 4.0 di mana ia akan mewujudkan peluang pekerjaan kepada rakyat tempatan. Ini seterusnya akan mengurangkan kebergantungan industri terhadap bidang pekerjaan berkemahiran rendah yang kebanyakannya terdiri daripada tenaga asing. Di samping meningkatkan produktiviti, kecekapan kos, pengukuhan keupayaan inovasi dan pembangunan teknologi tempatan, dasar ini juga menyediakan kerangka ke arah menyediakan tenaga mahir bagi pekerjaan-pekerjaan yang diwujudkan. Dan dalam konteks ini, kerajaan telah melaksanakan pelbagai usaha melalui program dan inisiatif berikut. Pertama, penubuhan Jawatan Kuasa Teknikal Kerja Industry Forward ataupun PWGS telah ditubuhkan di bawah dasar tersebut yang diletakkan di bawah seliaan Kementerian Sumber Manusia dan Kementerian Pengajian Tinggi untuk melaksanakan inisiatif bagi memperkukuhkan tenaga mahir sedia ada dan menghasilkan bakat baru untuk masa hadapan. Dan sejak tahun 2019, MITI dengan kerjasama pelbagai kementerian telah berjaya melaksanakan program latihan Industri 4.0 yang memanfaatkan seramai 7,301 tenaga kerja dan tenaga pengajar dalam bidang Industri 4.0. Dan 2 program khusus juga telah diperkenalkan untuk PKS
iaitu Readiness Assessment RA dan Industry Forward Intervention Fund dana intervensi untuk membantu PKS dalam transformasi IR. Bagi tempoh 2019 hingga 2020, kerajaan telah memperuntukkan sejumlah 22 juta untuk